Bismillahirrahmanirrahim. Nawaiنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat duduk bersama-sama dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh Majlis Ta'lim Nurul Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita, terutamanya amalan kita di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada minal aidin, iaitu orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kembali sempurna dalam mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurna dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dalam keadaan suci, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, yang mana asal perjanjian yang telah kita ambil daripada Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita berada dalam sulbi Nabi Adam, alastu bi rabbikum qalu bala. Apabila kita ditanya, adakah bukan aku Tuhan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, kita semua menjawab bala. Iaitu kita mentaati, mengakui akan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi disebabkan perkara-perkara yang berlaku sewaktu kita, daripada kita baligh sehingga umur kita sekarang ini, iaitu kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh badan kita, kotoran-kotoran yang terlekat daripada hati-hati kita, asbab daripada hawa nafsu, asbab daripada syaitan, asbab daripada bisikan-bisikan syaitan dan perkara-perkara dunia yang melalaikan, ianya mengotorkan, ianya mengeluarkan kita daripada keadaan fitrah. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan perintah-perintah ataupun arahan-arahan baik daripada as-salah, baik daripada puasa dan sebagainya adalah untuk menyucikan kita daripada kotoran dan mengembalikan kita dalam keadaan fitrah semula jadi. Jadi selepas kita berpuasa sebulan, maka ucapan yang diucapkan selepas kita menunaikan ibadah puasa itu, minal aidin wal faizin, semoga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang suci, wal faizin, dan berjaya mengambil daripada rahsia-rahsia puasa, daripada hakikat puasa. Dan tujuan utama daripada puasa itu adalah agar supaya kita mendapat hakikat at-taqwa, la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, sekarang ni kita akan mula kitab yang baru selepas kita telah selesai khatam daripada bacaan kitab Bidayatul Hidayah, yang mana Alhamdulillah kita telah selesai bahagian yang kedua, bab yang kedua dan bab yang ketiga daripada kitab Bidayatul Hidayah. InsyaAllah kita akan masuk ke dalam kitab baru, kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi Al-Haddad, yang diterjemahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Sumaid. Judul asal daripada kitab yang akan kita baca ini, ni gambar kitab dia, Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Ini judul yang diberikan oleh penterjemah. Akan tetapi judul asal yang diberikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah Risalatul Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azarah, yang mana ianya membawa maksud, iaitu risalah, kitab yang mana di dalamnya terdapat tolong-menolong
saling bahu-membahu ataupun nasihat tunjuk ajar yang menjelaskan bagaimana untuk kita menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab ini diterjemahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Sumaid, seorang alim di Singapura. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengangkat darjat pengarang iaitu Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan juga penterjemahnya, yang mana di atas khidmat mereka kepada ilmu dan penyebaran mereka kepada ilmu tersebut, maka kita dapat mengambil manfaat daripada karangan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan juga daripada terjemahan yang dilakukan oleh Al-Habib Ahmad bin Sumaid. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaat yang sempurna daripada ilmu yang disampaikan oleh kedua mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah kita akan mulakan bacaan kitab kita ini dengan bacaan umul kitab dengan niat seperti mana yang diniatkan oleh salafun salih, orang-orang salih yang telah mendahului kita, bagaimana mereka beradab ataupun mereka berdoa ataupun niat-niat yang mereka niatkan sewaktu membaca kitab orang-orang salih. Maka kita masukkan niat kita, kita gabungkan niat kita dengan niat mereka. Apa-apa yang mereka niatkan, apa-apa yang mereka niat sewaktu belajar, sewaktu mereka ingin mengamal daripada ajaran-ajaran yang disampaikan ataupun apa-apa yang terdapat di dalam kitab-kitab orang salih ini, moga-moga kita mendapat segala keberkatan di dunia dan akhirat. على هذه النية كلنا صالح جامع آخرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Naam. Naam, siapa yang ada kitab ini mungkin kita boleh ikut di rumah. Kita akan mula daripada mukaddimah muka surat 1. Kitab ini boleh didapati dekat kalau yang duduk kat Johor boleh dapat dekat Pustaka Fajar dekat Lakin dan sebagainya. Ataupun boleh cuba cari dekat Shopee dan sebagainya untuk mendapatkan kitab ini. Kitab ini sangat istimewa dan sangat bermanfaat kerana ianya dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana beliau ini walaupun diambil penglihatan matanya sewaktu kecil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beliau digantikan dengan penglihatan hati. Allah Subhanahu wa taala mengambil penglihatan matanya di waktu kecil, akan tetapi dibukakan penglihatan hatinya, sehingga Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dapat mempelajari dan juga dapat mengambil daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala manfaatkan ilmu beliau sehingga ilmu itu masih lagi kita terima, dan ilmu ataupun karangan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini sehingga sekarang ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Dan ini adalah salah satu karangan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa beliau menulis kitab ini? Sebab beliau menulis kitab ini adalah kerana salah seorang sahabatnya, yang mana seorang alim juga, seorang yang alim, seorang yang arif, iaitu mengenali Allah Subhanahu wa taala, minta nasihat. Seorang alim minta nasihat kepada orang alim yang lebih alim daripada dia. Al-Imam Ahmad bin Hashim Al-Habshi datang minta nasihat kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka dalam memberi nasihat ataupun dalam memberi wasiat kepada kawannya ini, maka tertulislah kitab ini. La ilaha illallah. Dan ini merupakan satu pelajaran buat kita bahawa walau banyak mana pun ilmu yang kita ada, walau tinggi mana pun kefahaman kita tentang ilmu agama, masih lagi tidak menghalang seseorang itu daripada meminta nasihat daripada orang lain. Tidak menghalang seseorang itu daripada meminta doa daripada orang lain. Sama ada orang itu lebih berilmu ataupun mungkin kurang
darjatnya, akan tetapi kerana sangka baiknya kepada orang lain, maka dia sentiasa merasakan dirinya memerlukan kepada orang lain, memerlukan daripada nasihat orang lain. La ilaha illallah. Jadi tak ada alasan untuk kita tidak minta nasihat daripada orang lain. Sama ada kita ni dah belajar agama, mungkin kita dah belajar kitab lebih daripada orang lain, walaupun kita dah jadi ustaz, walaupun orang dah panggil seseorang itu sebagai syekh dan sebagainya, walaupun dia dah ada madrasah sendiri, walaupun dia dah ada ma'had sendiri, walaupun dia dah ada banyak pengikut ataupun followers dan sebagainya, ianya tidak menjadi penghalang untuk kita sering mengambil manfaat daripada orang lain. Sering mengambil nasihat, meminta pandangan, meminta tunjuk ajar daripada orang lain. Bahkan Nabi SAW, seorang yang sempurna akalnya, seorang yang paling sempurna akalnya, seorang yang paling tajam pemikiran dan pandangannya, masih lagi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tasyri'an, sebagai tunjuk ajar kepada umatnya, walaupun Allah telah berikan kesempurnaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi masih lagi beliau diperintahkan untuk minta nasihat kepada umatnya, masih lagi untuk minta pandangan daripada orang-orang yang berada di bawahnya sallallahu alaihi wasallam, sebagai satu tauladan yang sempurna, agar supaya seseorang itu sentiasa mengambil pandangan daripada orang lain, mengambil nasihat daripada orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya berdoa kepada Allah untuk ditambahkan ilmunya, diperluaskan kefahamannya. Rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah kefahamanku. Dan ini merupakan satu keistimewaan dalam agama kita, agama Islam, yang mana sentiasa mengajak umatnya, sentiasa mengajak mengajar hamba-hambanya untuk sentiasa menambahkan ilmu, menambahkan kefahaman tentang ilmu agama dan juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ahmad bin Hashim Al-Habsyi telah meminta nasihat, meminta tunjuk ajar daripada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. La ilaha illallah. Jadi kalau orang alim ni pun minta nasihat daripada orang alim, maka apatah lagi kita yang ilmu sangat kurang, kefahaman tentang agama sangat kurang, maka hendaklah kita sentiasa minta pandangan daripada orang alim, minta pandangan, tunjuk ajar daripada orang-orang yang lebih mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanyalah kamu kepada orang-orang yang lebih mengetahui jika kamu tidak mengetahui. La ilaha illallah. Maka karangan ini merupakan satu karangan yang penuh dengan faedah, penuh dengan manfaat, penuh dengan mutiara-mutiara ilmu. Akan tetapi ianya kembali kepada hati seseorang itu untuk menerima daripada ilmu tersebut ataupun tidak. Akan tetapi ilmu ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang sedia untuk menerima ilmu. Ilmu ini diberikan kepada orang berdasarkan kesediaan mereka untuk menerima daripada ilmu tersebut. Maka mengikut kadar kesediaan seseorang, mengikut kadar kebersihan hati seseorang, mengikut kadar keluasan hati seseorang, ataupun bagaimana dia mengosongkan hatinya ataupun dadanya sewaktu mempelajari sesuatu ilmu tersebut, tidak merasakan dia ni mengetahui, maka mengikut kadar itulah maka ilmu dan keberkatan ilmu itu akan diberikan kepada orang lain. Diberikan perumpamaan, yakni seorang yang ingin membeli beras. Orang nak beli beras kualitinya sama, tempatnya sama. Akan tetapi setiap orang datang mengikut bekas masing-masing. Yang A datang bawa mangkuk untuk nak beli beras, maka yang dibawa balik satu mangkuk beras ataupun satu cupak beras. Yang B dia datang dengan satu periuk beras ataupun satu gantang beras. Satu periuk lah, lebih besar daripada yang A. Maka yang dia akan dapat bawa balik, dia dapat beli kuantiti yang lebih banyak daripada yang A. Sebab apa? Sebab bekas kesediaan dia untuk menerima ataupun untuk mengambil daripada beras itu lebih banyak daripada yang A. Maka dia akan mendapat
beras yang lebih banyak. Begitu juga dengan ilmu. Setiap orang mungkin mempelajari ilmu yang sama daripada guru yang sama, akan tetapi mengikut kesediaan hati seseorang itu dalam mengambil ilmu, mengikut kebersihan hati seseorang itu dalam mengambil ilmu, barulah ianya akan diletakkan di dalam bekas masing-masing. Dan bekas dan ilmu ini merupakan satu perkara yang bersih, seperti mana yang diceritakan oleh Al-Imam daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia komplain, dia mengadu kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku mengadu kepada guru aku Waqi', iaitu kurang aku susah untuk menghafal daripada ilmu-ilmu. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka guru aku telah memberikan penerangan, telah mengatakan kepada aku fa arsyadani ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan daripada dosa-dosa. Fa innal ilma nurun, kerana ilmu itu merupakan cahaya, wa nurullah la yuhda li'asi, dan cahayanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang kotor hatinya dengan maksiat-maksiat. Maka mengikut kadar kebersihan hati seseorang, mengikut kadar kesediaan seseorang itu dalam mengambil daripada ilmu tersebut, maka dia akan mendapat bahagian mengikut kadar kesediaan dan kebersihan hatinya, dan mengikut kadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala luaskan dada kita, lapangkan hati kita, bersihkan hati kita daripada segala kotoran yang menghalang daripada hati kita ini untuk menerima daripada hakikat ilmu dan cahaya-cahaya ilmu dan keberkatan ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Maka di dalam mukaddimah ini kita akan baca waqala al-musannif rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan ilmunya al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, dan juga ilmunya setiap orang-orang salih sehingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi kaya, Maha Pemurah dan banyak memberi, rezekinya berlimpah ruah, Maha Pembelas lagi banyak berbudi. Dialah yang mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, dengan perutusan daripadanya kepada sekalian manusia dan jin. Dia menurunkan ke atasnya pula kitab Al-Furqan, kitab yang terkandung di dalamnya segala petunjuk buat manusia, dengan bermacam-macam keterangan yang merupakan pimpinan dan pembeza, dan disyariatkan bagi umatnya apa yang pernah diwasiatkan dengannya kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa pun sama. Dan diutamakan agama ini di atas segenap agama-agama yang lain, dijadikan dia sebagai semulia-mulia makhluk dalam ciptaan. Begitu pula dengan umatnya, sebaik-baik umat yang pernah dilahirkan. Naam. Dalam mukaddimah ini, Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana kebanyakan ataupun kesemua penulisan-penulisan kitab dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kerana mengikut daripada Ummul Kitab, mengikut kepada ketua segala buku, iaitu Kitabullah Al-Quran. Disebab semua karangan-karangan orang-orang alim akan mulakan pengarangan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, untuk mengikut apa yang telah diletakkan, dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali mereka memulakan, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan penulisan baginda sallallahu alaihi wasallam, akan dimulakan dengan basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur atas segala nikmat secara umum dan atas nikmat ilmu secara khusus yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dapat menyampaikan ilmu, dan juga meminta agar supaya keberkatan daripada ilmu tersebut tersebar. Apabila ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dihargai dan dijaga dan diamalkan dan disampaikan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan letakkan keberkatan kepada ilmu tersebut, yang mana dengan berkat keberkatan itu maka akan
kekallah ilmu tersebut di atas muka bumi ini. Dan antara asbab ataupun antara tanda keberkatan yang Allah berikan kepada ilmu Imam Haddad adalah hari ini selepas 300 tahun lebih peninggalan Imam Haddad, masih lagi kita membaca daripada penulisan beliau. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Imam Haddad mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat di dalam Al-Quran itu kepada seluruh nabi-nabi. Allah mewasiatkan kepada setiap nabi itu dengan wasiat at-taqwa. Seperti yang kita sebutkan tadi, salah satu tujuan maksud daripada berpuasa itu agar supaya kita mencapai daripada hakikat taqwa. Yang mana taqwa ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada setiap para nabi untuk disampaikan kepada umat mereka. Dan juga begitu juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan wasiat ini juga nak mengatakan betapa pentingnya takwa ini. Allah Subhanahu wa taala juga telah mensyariatkan agar supaya kita memberi wasiat takwa ini di dalam setiap kali kita baca khutbah Jumaat. Setiap minggu kita akan mendapat wasiat daripada takwa, baik daripada khutbah yang pertama dan juga khutbah yang kedua. Begitu juga merupakan salah satu perkara yang perlu untuk kita letakkan apabila seseorang itu ingin menuliskan wasiat kepada ahli keluarganya. Apabila kita tuliskan wasiat dalam bentuk tulisan, yang pertama sekali perlu untuk kita nasihatkan kepada mereka ataupun wasiatkan kepada mereka agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Dan dekat sini Imam Haddad mengatakan bahawa dijadikan dia sebagai semulia-mulia makhluk dalam ciptaan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku merupakan penghulu seluruh anak Adam dan aku mengucapkan perkataan ini tanpa merasa sombong ataupun tanpa merasa aku ini lebih hebat daripada yang lain. Disebutkan tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan tentang kemuliaan dirinya sendiri ini sebagai satu tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula dengan umatnya sebaik-baik umat yang pernah dilahirkan. Naam. Dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keberkatan mempunyai nabi yang paling mulia, maka dijadikan juga umatnya umat yang paling mulia disebabkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi untuk mendapat kemuliaan sebaik-baik umat ini ada syarat-syaratnya, ada kriteria-kriterianya yang perlu untuk kita ketahui agar supaya kita tidak terlepas daripada mendapat keistimewaan tersebut. Maksudnya untuk nak jadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada perkara-perkara yang perlu kita lakukan, ada perkara-perkara yang kita perlu untuk usahakan untuk merealisasikannya agar supaya kita mendapat keistimewaan tersebut. Bukan hanya sekadar okey jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bas. Tak, akan tetapi kita perlu melakukan perkara-perkara, kena fulfill dia punya syarat-syaratnya, barulah kita akan menjadi orang-orang yang sebaik-baik umat. Jadi Imam Haddad di sini menyebutkan siapa itu mereka sebaik-baik umat yang pernah dilahirkan. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu syarat. Dan hari penghabisan, yakni beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Naam, menyuruh berbuat segala kebaikan. Maka salah satu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ataupun kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu mengajak manusia kepada segala kebaikan, mencegah dari segala kemungkaran. Jadi kita nak tengok dalam diri kita ini, adakah kita menjadi asbab mendatangkan kebaikan kepada manusia? Adakah kita menjadi asbab orang lain dapat melakukan kebaikan? Adakah kita menjadi asbab sampainya manfaat dan kebaikan kepada orang lain? Dan adakah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini asbab agar supaya orang meninggalkan maksiat? Adakah kita ni menjadi asbab agar supaya orang bertaubat daripada melakukan maksiat dan sebagainya? Sehingga apabila kita dapat
dijadikan orang-orang seperti ini menjadi asbab sampainya kebaikan kepada orang lain, terhalangnya daripada keburukan untuk sampai daripada orang lain, maka itu merupakan salah satu tanda yang baik. Mereka di atas takwa saling berbantu-bantuan. Ya, ini bagaimana untuk merealisasikan sifat takwa ini, bagaimana kita dapat bantu orang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita bantu ahli keluarga kita, bantu diri kita sendiri, bagaimana kita dapat sempurnakan takwa dalam diri kita, takwa dalam mata kita, takwa dalam telinga kita, takwa dalam lidah kita, takwa dalam hati kita, takwa dalam pemikiran kita, takwa dalam niat-niat kita, takwa dalam tujuan hidup kita, dan takwa dalam seluruh tubuh badan kita ini, sehingga dengan keberkatan tersebut akan cahaya daripada takwa itu akan tersebar kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Nah, mereka di atas takwa saling berbantu-bantuan. Mereka terhadap dosa dan permusuhan sangat jauh, tidak berkeinginan. Nah, tidak ingin, tidak terfikir pun untuk melakukan dosa, apatah lagi daripada melakukan dosa. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga keinginan untuk melakukan dosa pun dihilangkan daripada hati mereka. Dan permusuhan sangat jauh, tidak berkeinginan. Di awal, sebelum masuk bulan puasa lagi, kita telah diingatkan di pertengahan bulan Syaban dan juga di awal bulan Ramadan, kita diingatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa manusia kecuali orang-orang yang mempunyai kebencian kepada manusia, orang-orang yang tidak mempunyai adab kepada orang lain, terutamanya kedua ibu bapa, orang-orang yang aqlil walidain, orang yang menderhakai kepada kedua ibu bapa, tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang saling membenci ataupun saling bermusuhan pun tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang mendapat pandangan rahmat daripada Allah adalah orang-orang yang menjauhi daripada dosa-dosa dan menjauhkan diri daripada ataupun membersihkan hati mereka ini daripada permusuhan. Mereka terhadap salat sangat senang membangunkannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan alladzina hum ala salatihim daimun, mereka yang mana sentiasa berada di dalam keadaan salat. Salah satu makna sentiasa berada dalam keadaan salat adalah hati mereka ini sentiasa ingin, qalbuhu mu'allaqun bil masjid, hati mereka ini sentiasa terpaut kepada masjid. Lepas solat subuh, hati mereka akan, walaupun mereka berada di luar masjid, sentiasa ingin untuk berada dalam masjid untuk melakukan solat yang seterusnya, zuhur, begitu juga asar, begitu juga maghrib dan isyak. Walaupun mungkin sekarang ni mungkin susah nak pergi masjid, akan tetapi bagaimana kita dapat usahakan hatta kita semayang kat rumah, kita semayang dalam keadaan berjemaah, kita ajak ahli keluarga kita, bagaimana kita dapat lakukan solat sunat-sunat daripada as-salah, sunat sebelum solat, antaranya azan dan iqamah. Walaupun kita tak dapat buat di masjid, maka kita ambil peluang. Mungkin kalau dekat masjid Bilal yang akan azan, Bilal yang akan iqamah, bagaimana kita dapat latih diri kita, dekat rumah kita dapat azan, dekat rumah kita dapat iqamah, dekat rumah kita didik anak kita, ajar mereka bagaimana nak azan, ajar mereka bagaimana nak iqamah dan sebagainya. Wahakadha, na'am. Salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib dan isyak dan sebagainya. Kita hidupkan salat jemaah di rumah kita sewaktu PKP ini. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Naam, bagaimana kita dapat jaga daripada as-salah, salat kita di awal waktu, salat kita bersama ahli keluarga, kita pastikan anak-anak kita ambil wuduk dengan sempurna, bagaimana kita ajar sedikit sebanyak anak kita bagaimana untuk menyempurnakan salat, hidupkan sunnah-sunnah salat sebelum dan selepas salat, ataupun sebelum, sewaktu dan selepas as-salah. Kita tambahkan ilmu kita sedikit sebanyak tentang sunat-sunat salat, sehingga dengan kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat daripada salat itu, dapat menampung daripada kekurangan yang terdapat di dalam salat tersebut. Naam, mereka terhadap salat sangat senang membangunkan, dan terhadap zakat tidak pernah ketinggalan. Macam mana kita nak pastikan bahawa rukun-rukun Islam kita dilaksanakan dengan sempurna. Yang rukun yang pertama as-salah, yang kedua zakat dan sebagainya. Dalam keadaan-keadaan macam ni, bagi mereka-mereka yang ada zakat, bagaimana kita nak keluarkan zakat tersebut dengan sempurna dan diberikan kepada orang yang betul-betul layak, sehingga zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka saling berpesan-pesan di atas kesabaran.
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Satu sifat yang mana sifat yang sangat mulia. Terdirinya masyarakat-masyarakat yang mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah adalah berdasarkan bahawa orang yang sangat mengambil berat tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah ambil berat tentang perintah Allah, dia akan melakukan perintah Allah, dia akan mengingatkan ahli keluarganya, dia akan mengingatkan anak-anaknya. Seorang sahabat yang mengambil berat tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mengingatkan kawannya, dia mengingatkan saudaranya, mengingatkan teman-temannya untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Mungkin kalau bukan dengan perkataan, dia mengingatkan orang lain dengan perbuatannya. Kerana perbuatannya itu dia akan dapat mungkin asbab untuk menjadi sebab orang lain dapat melakukan ketaatan. Mungkin dengan sebab perbuatannya, iaitu amal baik yang diistiqamah dalam mengerjakannya, dapat menjadikan asbab orang lain dapat meninggalkan perkara-perkara dosa dan sebagainya. Mereka saling berpesan-pesan di atas kesabaran, dan pada jalan Allah mereka terjun ke medan. Yang bermaksud iaitu orang yang tidak pernah penat lelah, tidak kenal erti penat lelah dalam melakukan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak pernah bermalas-malasan dalam mengajak manusia kepada kebaikan dan kebenaran. Mereka tidak pernah takut maki orang dan celaan yang kerap dilaungkan oleh ahli sesat dan kehinaan. Mereka, kerana tiada siapa yang menahan diri, yang menahan dari jalan Allah atau yang mencela dari membangunkan kewajipan hak Allah, kecuali siapa yang ditimpa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kesudahannya akan tertarik kepada perpecahan dan kerugian, tersungkur dalam kehinaan dan kehancuran. Naam. Maka di sini disebutkan bahawa orang-orang yang ikhlas dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang ikhlas untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah takut caci makian orang lain. Mereka tidak pernah rasa sedih apabila tidak dihargai oleh orang lain atas pekerjaan baik yang mereka lakukan, kerana yang mereka inginkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka inginkan adalah keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka inginkan adalah untuk menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau apa yang mereka lakukan itu betul, dengan cara yang betul yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah dianjurkan oleh Allah, yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas itu kalau ada orang yang mencaci, ada orang yang mencela, maka mereka tidak pernah rasa sedih ataupun ingin berhenti daripada melakukan kerana tidak mendapat penghargaan. Kerana apa yang mereka inginkan adalah penghargaan daripada Allah dan menggembirakan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak terlepas daripada dihina, tidak terlepas daripada dicela, tidak terlepas daripada diboikot dan sebagainya. Apatah lagi kita yang tidak sempurna seperti kesempurnaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang pendusta, seorang penyair, seorang yang bawa cerita dongeng, seorang yang gila waliyadzubillah tabaraka wa taala. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun terkesan daripada perkataan-perkataan tersebut, bahkan merasakan kekurangan dalam mengambil hati orang lain untuk menyebarkan dakwah, merasakan ketidaksempurnaan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, sehingga orang lain tidak menerima dakwah tersebut. Kita sekarang ni orang tak follow, orang tak like, orang tak cakap terima kasih, tak cakap jazakallah khair, kita dah terasa. Apatah lagi kalau dikutuk, dicela, dimaki apa semua, khalas tinggal terus mengajar dan memberi kuliah dan sebagainya. Waliyadzubillah tabaraka wa taala. Bagaimana kita nak membetulkan hati kita ini agar supaya apa-apa yang kita lakukan itu adalah untuk mendapatkan keridaan daripada Allah dan mengembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada diterima orang ataupun sebaliknya. Akan tetapi kalau betul kita itu ditegur atas kesalahan yang kita lakukan, walaupun dengan cara yang tidak elok, maka perlu untuk kita pandang dengan pandangan yang insaf, maksudnya memang betul salah kita, maksudnya orang tu tegur, memang salah kita, walaupun cara orang itu tegur tak betul, akan tetapi kita terima teguran orang lain.
Maksudnya bukan semua kritik yang orang buat tu kita tolak bulat-bulat. Kalau ada benda yang boleh kita belajar daripada kritikan orang tersebut, maka kita pelajari. Kecuali siapa yang ditimpa kemurkaan Allah, yang kesudahannya akan tertarik kepada perpecahan dan kerugian, tersungkur dalam kehinaan dan kehancuran. Begitu pula tiada siapa mentaruhkan diri untuk menasihati hamba-hamba Allah dan mengajak menyeru ke jalan Allah, melainkan telah terdahulu buatnya kebajikan daripada Allah berupa kebahagiaan dan keamanan dengan memperoleh kemenangan dan keridaan. Nah, La ilaha illallah disebutkan bahawa seorang sahabat Nabi SAW mengatakan bahawa sebaik-baik manusia adalah orang yang apabila orang lain itu berdosa kepada Allah terhadap dia, melakukan dosa kepada Allah terhadap dia, maka dia mentaati Allah terhadap orang tersebut. Apa maksud dia? Orang lain mencela dia, orang lain buat kesalahan kepada dia, orang lain memaki dia, maka pada hakikatnya orang itu telah berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang tersebut. Ya, ini apa? Allah mengatakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan, apabila orang melakukan keburukan kepada kamu, maka balaslah dengan yang lebih baik. Balaslah dengan lebih baik. Maka bila orang buat keburukan kepada kita, yang mana pada hakikatnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak menunjukkan sifat rahmah kepada orang lain, maka kita ini mentaati Allah. Bagaimana kita dapat mentaati Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan bersikap dengan sikap yang baik kepada orang lain, kerana kita ingin mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ingin mentaati daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Maka disebutkan di dalam satu syair, la tata'ab minadh-dham wa la tafrah minal madh. Jangan kamu penat dengan celaan orang lain dan jangan kamu bergembira dengan pujian orang lain. Orang puji, jangan percaya, sebab kamu sendiri tahu, kita sendiri tahu keadaan kelemahan kita sendiri, keaiban diri kita sendiri. Dan kalau orang cela, jangan kita penat dengan celaan orang lain. Bahkan kita ambil pengajaran daripada apa-apa yang mungkin betul yang mereka cakapkan, walaupun cara mereka beri nasihat itu tidak kena dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian Imam Haddad menyambung dengan mengatakan mereka itulah pewaris para nabi dan mursalin, para pemimpin wali dan muttaqin, sebaik-baik umat Rabbil Alamin dari kaum mukminin, yang dalam ilmunya sebagai para muhaqqiqin, yang penuh dadanya dengan hakikat iman para salihin, dan ihsan serta yakin para muttaqin. Mereka berdiri di atas rahsia-rahsia Allah pada alam mulki dan malakutnya, dari berbagai alam termasuk alam kasyaf dan pendedahannya. Mereka tidak mencapai semua keutamaan ini, dan mereka tiada sampai kepada semua martabat ini, melainkan dengan kebaikan pengikutan mereka dan kesempurnaan kepatuhan mereka ke jalan yang dipimpin oleh penganjur semua umat yang diutus oleh Tuhan Rabbil Alamin sebagai rahmatnya, iaitu hamba Allah dan Rasulnya, kekasih Allah dan kesayangannya, Khalilullah dan pengiringnya, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat dan salam Allah ke atasnya berserta para keluarga dan kerabatnya, para sahabat dan tabi'innya pada setiap masa dan ketikanya. Suatu selawat dan salam yang berterusan sama dengan berkekalannya Allah Subhanahu Wa Taala, Maharaja yang sempurna keesaannya. Amma ba'du. Nah, maka Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang telah dituliskan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Antara sifat-sifat mereka yang ini orang-orang yang dipilih untuk menjadi pewaris para nabi, yang mana nabi-nabi itu tidak mewarisi daripada wang ringgit. Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin yuwarithul ilm fadhfar bidat. Naam, la ilaha illallah. Naam, maka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pewaris para nabi itu adalah orang-orang yang sangat beruntung. Akan tetapi bagaimana seseorang itu dapat dipilih ataupun menjadi orang-orang yang menjadi pewaris para nabi ini, disebutkan di sini oleh Imam Haddad
Mereka tidak mencapai semua keutamaan ini dan mereka tiada sampai kepada semua martabat ini melainkan dengan kebaikan pengikutan mereka. Husnul ittiba', iaitu kesempurnaan mereka dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik daripada adabnya, baik daripada akhlaknya, baik daripada ilmunya, baik daripada muamalahnya, baik daripada pertuturannya, baik daripada pergaulannya bersama manusia dan segala jenis iaitu dengan ibu bapa, dengan anak-anak, dengan mereka-mereka yang mempunyai hak ke atas dirinya. Mereka menyempurnakan iaitu menjalankan tugas mereka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak sempurna iman seseorang itu sehingga hawa nafsunya itu mengikuti daripada apa yang aku bawa itu 100%. Apa-apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dia train nafsu dia tu untuk mengikut daripada apa yang diajarkan, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kesempurnaan kepatuhan mereka ke jalan yang dipimpin oleh penganjur semua umat yang diutus oleh Tuhan Rabbul Alamin sebagai rahmatnya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Naam. Kemudian Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, Amma ba'du. Amma ba'du ni perkataan yang menunjukkan beliau daripada mukaddimah, daripada permulaan kitab, ingin berpindah kepada topik yang lain ataupun tajuk yang lain. Selepas memuji Allah, berselawat dan salam ke atas Nabi SAW, Imam Haddad mengatakan, adapun sesudah dari itu, maka berkatalah sang hamba yang fakir ini, yang mengaku banyak kelalaiannya dan kesalahannya kini, yang mengharap keampunan Tuhannya yang maha berkuasa dalam serba-serbi, Al-Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad Alawi Al-Husaini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang dapat mengampuni bagi dirinya dan sekalian datuk neneknya yang terdahulu, amin. Di sini Imam Haddad sebelum mulakan kitabnya, dia mengatakan bahawa dia seorang yang memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang fakir, orang yang sangat memerlukan, yang mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu sifat yang mulia. Kita tidak berharap kepada orang lain, tapi kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, baik daripada kesihatan, baik daripada ilmu dan kefahaman, baik daripada kemudahan urusan dunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, iaitu kemahiran yang Allah berikan kepada kita, wang ringgit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu semua merupakan pinjaman daripada Allah. Akan tetapi walaupun kita mempunyai segala perkara tersebut, akan tetapi hati kita sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak bergantung kepada kepandaian kita, hati kita tidak bergantung kepada wang ringgit kita, hati kita tidak bergantung kepada kemahiran dan apa-apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tetapi pengharapan kita, kebergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan seseorang hamba itu adalah fi syuhudin nuqsan fi nafs, iaitu apabila dia merasakan kekurangan, apabila dia merasakan ketidaksempurnaan dalam pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempurna kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ terletaknya kemuliaan seseorang hamba. Apabila dia merasa dia sentiasa memerlukan Allah, apabila dia sentiasa merasakan bahawa dia tidak sempurna dalam mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di situ terletaknya kemuliaannya. Akan tetapi sebaliknya, kalau dia merasakan dirinya dah cukup bagus, dirinya dah cukup alim, dirinya dah cukup hebat dan sebagainya, dirinya lebih baik daripada orang lain, maka di situ terletak kehinaan orang tersebut, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mengajarkan doa ini kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuk, wahai Mu'adz, aku mencintai kamu. Dan Nabi kemudian lepas mengatakan bahawa Nabi mencintai beliau, Nabi berikan hadiah. Maka salah satu asbab ataupun bila orang itu cinta kepada seseorang, dia akan berikan hadiah. Maka hadiah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah berupa amalan. Maka janganlah kamu meninggalkan doa ini setiap kali selepas salat.
Lepas solat fardu tu jangan tinggalkan doa ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Apa doa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam ala dzikrik, dalam mengingatimu, wa syukrik, dalam mensyukurimu, dan dalam kesempurnaan mentaati dalam beribadah kepada kamu. Dalam doa ini menunjukkan bahawa Nabi SAW, walaupun beliau orang yang paling mentaati perintah Allah, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi merasakan dirinya itu tidak sempurna dalam ibadah, sehingga setiap kali lepas solat Nabi sendiri meminta, ya Allah, tolonglah aku agar supaya aku dapat menyempurnakan ibadah aku kepada kamu. Bila orang itu mengatakan bahawa ya Allah, minta tolonglah aku untuk sempurnakan ibadah aku kepada kamu, bermaksud dia rasa ibadah dia tidak sempurna. Apabila dia rasa ibadah dia tak sempurna, barulah dia minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk disempurnakan ibadahnya. Tapi kalau dia rasa ibadah dah sempurna, khalas, dia tak minta doa seperti tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri merasakan bahawa diri dia penuh dengan kekurangan. Apatah lagi kita sebagai umatnya perlu mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sentiasa mengamalkan doa ini. Dan lebih dalam daripada itu adalah bagaimana kita dapat merasakan bahawa setiap saat kita berada dalam kekurangan, kita kurang dalam mensyukuri daripada nikmat Allah, kurang dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Kemudian Imam Haddad mengenalkan diri dia dengan mengatakan namanya adalah Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Haddad merupakan salah satu daripada nama kabilah, nama keluarga dalam Bani Alawi. Di sini disebutkan Abdullah bin Alawi Al-Haddad Alawi. Alawi ni apa? Alawi ni adalah satu keluarga. Ada orang sebut Alawi, ada orang sebut Alawiyin, ada orang sebut Bani Alawi. Semuanya merujuk kepada satu keluarga yang berasal, ataupun kebanyakan mereka ini berasal daripada Hadramut, Yaman. Dan perlu diterangkan di sini bahawa Alawi ni ada daripada Yaman, ada juga yang nisbah kepada Alawi tapi bukan daripada Yaman. Yang daripada Yaman ni merupakan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana asal usul keluarga Alawi ni diambil daripada datuk nenek mereka yang bernama Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, yang mana Sayyidatina Fatimah merupakan anak kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka golongan ataupun keluarga Alawi ataupun Bani Alawi ataupun Alawiyin ini nisbah kepada datuk nenek mereka, yang mana mempunyai jalur kekeluargaan itu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini semua merupakan penganut daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana nama-nama mereka, bahkan kubur-kubur mereka ini semuanya diketahui, terdapat di dalam kitab-kitab sejarah, yang mana kitab sejarah itu al-thiqah, yang boleh dipercayai, yang ditulis oleh ulama-ulama yang muktabar. Adapun Alawi daripada golongan lain yang bukan daripada Hadramut, ada juga daripada negara-negara lain yang menisbahkan diri mereka itu kepada Alawi. Akan tetapi Alawi itu nisbah ataupun dinisbahkan kepada nama tempat, bukan nama orang. Dinisbahkan kepada nama tempat ataupun nama kampung, yang mana mereka ini Alawi, akan tetapi mereka ini bermazhabkan ataupun berakidahkan akidahnya yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi terkadang perlu dijelaskan di sini kerana takut kadang-kadang orang salah faham, cakap Alawi, oh dia dengar ada Alawi ni, dia punya akidah ataupun i'tiqad dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi tak pasal-pasal diletakkan nama buruk kepada cucu cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana akidah mereka ini kesemuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataupun kebanyakan daripada mereka ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
bermadhabkan kepada madhab yang 4 yang muktabar, iaitu sama ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan juga ataupun Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana kebanyakan daripada Bani Alawi ataupun Alawiyin di kota Hadramaut ini mereka bermadhabkan kepada akidah Abu Hasan Al-Ash'ari, Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga bermadhabkan kepada madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Seperti mana kita orang-orang Malaysia, yang mana kita pun juga diambil ataupun ilmu kita ini ataupun Islamnya kita ini kebanyakan datang sampai daripada mereka, pendakwah-pendakwah yang datang daripada kota Hadramaut. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Imam Haddad mengatakan bahawa moga-moga Allah sahajalah yang dapat mengampuni bagi dirinya dan sekalian datuk neneknya yang terdahulu. Ini Imam Haddad minta doa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya dan juga berdoa untuk datuk neneknya. Berdoa untuk datuk neneknya, yang mana ini merupakan salah satu daripada kebajikan yang boleh dilakukan oleh seorang anak cucu kepada leluhurnya, kepada datuk neneknya. Yang ini kita minta doa, kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu, daripada Allah kepada ayah kita, kepada ibu kita, seperti mana yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli warhamni, ataupun Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita minta doa kepada Allah agar diampunkan dosa ayah kita, dosa ibu kita dan datuk nenek kita, baik daripada sebelah ayah ataupun baik daripada sebelah ibu. Allahu taala a'lam. InsyaAllah kita akan berhenti di sini dan kita akan sambung insyaAllah pengajian pada pengajian yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan ilmu yang telah disampaikan dan jadikan kita orang yang bermanfaat, jadikan kita orang yang dapat menyampaikan banyak manfaat kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengannya akan menjadi asbab kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam hadis disebutkan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum li'iyalih. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mukaddimah ini kita pelajari ataupun kita dapat mengetahui sedikit sebanyak tentang tujuan penulisan kitab ini, iaitu merupakan satu wasiat yang dipinta oleh rakan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, iaitu Imam Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Dan juga kita kenal sedikit sebanyak tentang Imam Haddad, yang mana beliau merupakan orang yang berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang bermadhabkan madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita dapat mengetahui sedikit sebanyak tentang manfaat ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima daripada apa yang disampaikan dan berikan kita taufik untuk mengamalkan daripada perkara-perkara yang baik daripadanya. Allah ta'ala a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.